Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita menantikan keputusan Menteri Besar, calon-calon Menteri Besar di Terengganu, di Kedah, dan juga di Kelantan. Dan yang menjadi perhatian ramai ataupun menjadi satu keputusan yang dinantikan oleh ramai orang ialah siapakah calon-calon Menteri Besar di Kedah. Dan persoalan yang seterusnya yang timbul, adakah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi bakal meneruskan jawatan beliau sebagai MB? Adakah beliau bakal dicalonkan lagi untuk menjadi MB Kedah setelah apa yang berlaku sebelum ini yang mengaitkan nama Menteri Besar Kedah berkaitan dengan kes mahkamah di bawah akta hasutan dan juga berkaitan dengan isu unsur kecurian nadir bumi ataupun REE. Tuan-tuan dan puan, Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah diadakan pada 14 Ogos. Di mana artikel ini dari Sinar Harian, Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah diadakan esok. Artikel ini pada 13 Ogos bermakna Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah diadakan pada 14 Ogos. Persoalannya, adakah Sanusi akan mengangkat sumpah esok ataupun calon-calon MB Kedah yang lain yang akan mengangkat sumpah esok bukan Sanusi? Jadi kalau bukan Sanusi, bagaimana pula dengan Sanusi? Dalam artikel ini, selepas keputusan PRN di 6 negeri dimuktamadkan, Majlis Pelantikan dan Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah kini dijadwalkan berlangsung di Istana Anak Bukit. Berdasarkan surat jemputan media yang dikeluarkan pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, majlis itu dijadwalkan diadakan di Balai Mengadap Besar Istana Anak Bukit kira-kira jam 9 pagi. Majlis angkat sumpah di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badlisha itu turut akan dihadiri Setiausaha Kerajaan Kedah, Datuk Nor Izan Kazali. Pada PRN, Perikatan Nasional berjaya memperoleh kemenangan besar iaitu 33 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Pengerusi PN Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, yang juga adun Ahli Dewan Undangan Negeri, Jeneri, ketika ini bertindak sebagai Menteri Besar Kedah sementara, sehingga Menteri Besar baharu dilantik dan mengangkat sumpah. Adakah di sini, sekali lagi, Menteri Besar Kedah sementara, Muhammad Sanusi bakal dicalonkan lagi oleh PN PAS untuk menjadi Menteri Besar Kedah yang seterusnya untuk meneruskan jawatan beliau sebagai MB Kedah ataupun mungkin orang lain. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, terdapat satu keputusan pilihan raya negeri yang amat menarik di antara kesemua keputusan pilihan raya negeri. Walaupun di antara ke-6 PRN ini, bagi secara pribadi, bagi saya sendiri, antara yang spesial di antara ke-6 negeri yang menghadapi PRN adalah Selangor. Tetapi saudara-saudara, tumpuan berpindah kepada negeri Terengganu. Setelah Terengganu yang dimenangi kesemua kerusi 32 Dewan Undangan Negeri dimenangi oleh PAS PN. Akhirnya apa yang menjadi kemusykilan ramai, persoalan ramai? Tidaklah wujud pembangkang di Terengganu. Dan sekiranya hal ini diteruskan, adakah sekiranya tidak pembangkang, kerajaan negeri boleh membuat keputusan sewenang-wenangnya ataupun kerajaan negeri boleh membuat keputusan sesuka hati setelah tiada pembangkang, di mana bila tiada pembangkang tidaklah wujud semak dan imbang, di mana semak dan imbang adalah amat penting untuk politik. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah artikel dari BH Online dinyatakan di sini Terengganu tiada pembangkang.
rakyat boleh kritik kerajaan. Ini dinyatakan oleh Presiden PAS sendiri, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dalam artikel ini, saudara-saudara, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memberi jaminan kerajaan negeri di Terengganu akan berjalan seperti biasa meskipun tanpa pembangkang. Ini adalah satu sejarah lagi tercipta di mana sebuah kerajaan negeri tiada pembangkang. Dalam artikel ini lagi, beliau menegaskan meskipun semua 32 adun ahli Dewan Undangan Negeri dibarisi wakil PN, setiap daripada mereka boleh memainkan peranan menasihati kerajaan negeri termasuk rakyat sendiri. Kita akan galakkan budaya nasihat termasuk daripada rakyat sendiri boleh mengkritik kerajaan. Malah, suka dimaklumkan bahwa dalam Islam ini, walaupun tidak ada pembangkang, ahli-ahli dewan boleh mengkritik dan memberi teguran, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pengumuman keputusan PRN di Dewan Tok Guru Rusila. Dalam pada itu, Abdul Hadi juga, yang ahli Parlimen Parang, sebagai MP Marang, menzahirkan penghargaan kepada semua pengundi PN kerana memberikan kemenangan kepada 3 negeri, yaitu Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Beliau yang juga timbalan pengurusi PN berkata, kemenangan itu juga hasil kebangkitan semua, terutama anak-anak muda. Malah saya lebih berbangga apabila bukan sahaja kekal memerintah Terengganu, malah berjaya menyapu bersih semua 32 kerusi DUN dan kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Tuan-tuan dan puan, setelah perkara ini timbul di mana sebuah kerajaan negeri tidak mempunyai pembangkang. Menurut hemat saya, apa yang saya lihat di sini, bila tidak ada pembangkang, maka tidaklah ada semak dan imbang. Walaupun rakyat mungkin boleh bersuara, tetapi pembangkang tidak ada. Jadi adakah apa yang disuarakan rakyat itu boleh mengalahkan apa keputusan yang diingini oleh kerajaan negeri setelah 32 kerusi adun di Terengganu dimenangi oleh PAS PN. Jadi menurut Anda pula, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, keputusan pilihan raya negeri masih lagi menjadi perbualan dan masih lagi hangat diperkatakan ramai orang berkaitan dengan keputusan PRN, di mana keputusan adalah 3 sama, dan kita melihat PN menawan negeri yang memang menjadi kubu kuat PN, dan PHBN menawan Negeri Sembilan, Selangor, dan juga Pulau Pinang. Terdapat satu ulasan menarik berkaitan dengan PRN kali ini. Ada yang kata, kerajaan perpaduan dilihat gagal untuk memenangi hati rakyat pada PRN kali ini. Tetapi itu tidak akan menggegarkan ataupun menyentuh status Perdana Menteri hari ini. Seperti yang dinyatakan Anwar, kerajaan perpaduan tetap kekal teguh dan kukuh. Lalu apa juga keputusan PRN? Tuan-tuan dan puan, terdapat satu ulasan menarik, dan ini menyentuh berkenaan dengan status Anwar dan juga status timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Kita dapat melihat BN kali ini kecundang teruk pada PRN kali ini, begitu juga pada PRU 15 yang lalu. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, ulasan PRN, Anwar lulus referendum rakyat, tapi Zahid tewas. Anwar Ibrahim telah memimpin kerajaan Madani dalam perang pilihan raya di 6 negeri. Sebagai Perdana Menteri, pengerusi PH, Presiden PKR, dan Ketua Kerjasama PHBN, Anwar boleh dikira telah berjaya mempertahankan 3 kubu kuat PH, yaitu Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Orang yang tewas dan perlu bertanggung jawab atas kekalahan UMNO
di 89 kursi yang ditandinginya dengan logo BN ialah Presiden UMNO Zahid Hamidi. Anwar adalah panglima perang dalam PRN. Walaupun dia belum berjaya menembusi kubu PAS dan PN di Kelantan, Terengganu, dan Kedah, tetapi kejayaan Anwar mempertahankan 3 negeri yang menjadi kubu kuatnya adalah penting diiktiraf. Anwar sebagai PM, PH sebagai gabungan politik, dan PKR tidak tewas dalam PRN ini. Memang ada beberapa kawasan yang tumbang ke tangan PM. Tetapi secara strategik, 3 negeri dikuasai PH sebelum ini masih kekal. Ada hikmahnya keputusan PRN ini untuk disemak, dikaji dan diteliti oleh Anwar, PH dan PKR sebelum menghadapi PRU ke-16 yang lebih besar. Perkara paling penting untuk Anwar membuat persiapan menjelang PRU akan datang ialah untuk mendapatkan semula sokongan orang Melayu Islam yang jelas banyak berpindah kepada PN dalam PRN. Tuan-tuan dan puan, adakah dengan ulasan ini, saya mengambil tajuk ini yaitu Anwar lulus referendum rakyat tapi Zahid tewas. Adakah di sini Zahid Hamidi pula akan dipecat, akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, akan meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri? Itu juga menjadi persoalan. Ada juga kata beberapa pemerhati politik yang lain. Saya sudah bercerita dengan kawan-kawan yang berkata, keputusan kali ini memang agak mengecewakan, tetapi kita melihat di sudut positif, di mana PH masih mempertahankan kubu kuat PH di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, dan juga di Selangor. Tetapi yang menjadi sebab PHBN hanya mendapat 3 kemenangan daripada 6 buah negeri adalah Zahid Hamidi. Begitu juga saudara-saudara, adakah dengan ini Zahid Hamidi pula yang akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan sebagai Timbalan Perdana Menteri? Dan adakah untuk kepentingan UMNO pada masa akan datang, UMNO perlu dibubar dan UMNO perlu sekali lagi menaikkan nama parti tersebut? Nah, saudara-saudara, ulasan ini satu artikel dari Malaysia Kini, dan Hasan Karim ialah ahli parlimen Pasir Gudang dari PKR. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Ini adalah tulisan dari Hasan Karim, di mana beliau adalah ahli parlimen Pasir Gudang dari PKR, dan spekulasi mengenai jawatan Zahid Hamidi adalah hanya dibuat oleh admin. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa pula komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.